Akhirnya aku tiba di sini untuk menjejaki laluan-laluan yang dikatakan seram dan misteri. Sabah nama yang diberikan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterokai dalam masa yang singkat. Keadaan geografinya yang berbukit bukau memukau mereka. Setelah wujudnya perjanjian Malaysia pada tahun 1963, di mana beberapa wilayah telah bergabung, maka wujudlah sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Gabungan Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Lalu Singapura out. Walaupun hakikatnya terlalu banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Inilah negara Malaysia yang dicintai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Vlog memburu jalan misteri pada kali ini saya akan menuju di salah satu laluan yang boleh dikatakan ada cerita-cerita yang tersendiri. Dan macam biasa, vlog kali ini edisi bawah bayu. Saya sekarang ada di tanah kelahiran saya, tanah tempat saya melalui zaman kanak-kanak. Agak lama juga saya tak lalu laluan ni. Ini semua disebabkan COVID yang memisahkan kita. This is my hometown.
Jambatan ini pun boleh tahan tinggi juga. Jambatan Sungai Sonsoi. Nama-nama yang ada di sekitar Sabah ni memang agak pelik ah. Dan kebanyakannya nama-nama tu diorang ambil sempena nama-nama penduduk pribumi dekat sekitar sini lah. Tadi saya datang daripada sana dan sekarang ni saya akan menuju ke Ranau. Boleh tengok signboard dekat depan tu. Signboard ni kalau ke sini nak pergi Kota Marudu, dan kalau ke sana nak pergi ke Ranau. Dan untuk laluan Marak-Parak Poring ni, dia menghubungkan dua daerah, daerah Kota Marudu di sebelah sini dan daerah Ranau di sebelah sana. I love Marak-Parak. Dekat dalam ni banyak sungai lah. Dekat sekitar sini memang tempat sungai. Ada macam-macam lah tempat perkemahan. Taman rekreasi Lewogo Stamping, Ulu Kanarom dekat sebelah sana tu. Dan ada lagi lah beberapa memang cantik. So siapa yang berkelapangan bolehlah datang ke Kota Marudu untuk melihat keindahan di sini. Selepas ni dekat sana tu dah tak ada perkampungan, jalan tu memang agak sunyi. Tadi saya datang daripada sana dan akan terus menghala ke Ranau, dan laluan ini sebenarnya boleh tahan panjang juga. Kalau dari Kota Marudu tu nak ke Ranau lebih kurang lah dalam 100 km lebih. Tapi jalan ni memang menjimatkan masa lah berbanding sebelum ni. Kalau ada yang pengguna jalan raya ni yang nak ke Ranau, terpaksa kita orang kena pergi KK dulu ataupun dari Kota Belud sana ikut laluan Kota Belud dan seterusnya ke Ranau. Dan setelah selesainya laluan ini dibina, memang memudahkanlah mana-mana yang datang daripada Kota Marudu
ataupun dari Kudat yang ingin ke Ranau, boleh ikut laluan ini. Dan ada juga lah yang gunakan laluan ini kalau nak terus ke Tawau pun boleh. Sampai Ranau, boleh terus ke Tawau dan ke Sandakan, ke Ningau dan sebagainya lah. Sunyi sepi jalannya. Sekarang ni saya nak layan downhill ya. Dekat sini ada satu sulap kecil. Sunyi ya tempatnya. Cantik pemandangan yang ada dekat sini. Hutan masih tebal dan ada setengah tu kawasan tu yang ditanam kelapa sawit lah. Mungkin ada yang bertanya, siapa penghuni di sepanjang laluan ni? Penghuni di sepanjang laluan ni masyarakat suku kaum dusun, masyarakat pribumi lah. Dan nama-nama jalan dan tempat yang ada di sini diambil sempena nama-nama dalam bahasa Kadazan dusun lah. Sebab tu boleh tengok nama sungai, nama jalan sini memang agak pelik. Jalan dekat sini memang agak bengkang-bengkok. Sekarang ni lokasi saya di salah satu hutan simpan di kiri kanan saya nih. Tempatnya sunyi sepi. Memang sunyi jalannya. Dan nasihat saya kalau nah, lalu jalan ni, bukan tak boleh lalu, boleh. Cuma pastikanlah kenderaan sentiasa dalam keadaan yang baik. Dan kalau boleh, bertemanlah. Kalau terus ke sana nak ke Ranau dan Kundasang lah. Dan kalau sini nak ke Kota Marudu. Mengikut dari beberapa sumber yang mengatakan lah di laluan ini ya, yang di sekitar sini lah, saya tak boleh kata sini, tapi di sekitar laluan ini lah, saya tak boleh nyatakan secara tepat sebab ini bukan bertujuan untuk menakutkan sesiapa, langsung tak ada. Tapi mengikut apa yang diceritakan oleh kenalan saya sendiri, di sinilah beberapa kelibat yang telah muncul. Di sinilah beberapa individu yang telah mendakwa telah melihat beberapa sosok. Salah satu dia sosok
satu lembaga yang agak tinggi dan dia lalu dekat bawah lembaga tu. Kira dekat Cilak Kengkang lembaga tu lah, mengikut cerita macam tu. Mula-mula dia ingatkan pokok yang besar. Rupa-rupanya sesuatu yang menakutkan. Selain daripada itu ada juga beberapa cerita lah yang famous tentang tempat ni, antaranya penampakan Pontianak. Dan macam biasa, semua dakwaan-dakwaan ni cerita-cerita rakyat, betul ataupun tidak, tiada bukti lagi sebenarnya. Cuma sekadar cerita mulut ke mulut. Saya cuma boleh kongsikan dan saya bawa subscriber dan audiens saya berada di lokasi yang dikatakan seram dan angker. Di kiri kanan hutan ni pun sentiasa kena waspada. Lebih-lebih lagi ada yang ada denai macam ni. Boleh nampak denai ni. Sesuatu yang buas. Memang ada di sini. Kalau kita leka, dia akan menyambar dan menerkam dari belakang. Sebab itulah kita kena sentiasa sedia. Dan lagi satu, petua dia kalau berhenti di kawasan hutan tebal ataupun yang memang kita tahu tempat itu tak selamat, jangan berhenti terlalu lama. Kalau boleh berhenti sekejap dan belah. Apatah lagi bila kita berseorangan. Laluan marak-parak poring, berbagai versi cerita-cerita yang kedengaran. Mungkin itu pengalaman mereka yang pernah melalui laluan ini, lalu dizahirkan dengan kata-kata. Laluan ini telah wujud sejak sekian lama sebelum dinaik taraf yang menjadi lebih baik, yang boleh digunakan oleh masyarakat pada masa kini. Laluan tanah merah dan berlumpur, itulah yang boleh digambarkan. Laluan ini suatu ketika dahulu dan ianya hanya boleh dilalui oleh pejalan kaki ataupun dengan menaiki kerbau. Pada masa yang lampau, cerita misteri, hantu dan penunggu sangat sinonim dengan masyarakat tempatan di Sabah. Berbagai nama-nama yang diberikan. Tumo Tolong dan Tompu Lalanggoi yang dikatakan sebagai semangat hutan. Hantu Kalindahau, Pangkot, Mondo, Monsimong, hantu siundalan, balan-balan dan berbagai jenis hantu ataupun rogon lagi yang dikatakan sering mengganggu masyarakat pada ketika itu. Mungkin hantu-hantu yang dinyatakan ini bersamaan juga dengan hantu-hantu yang ada di seluruh Nusantara, termasuk Indonesia dan semenanjung Malaysia. Pontianak, Toyol, Penanggal, Langswir, hantu raya, hantu gala, pocong dan sebagainya. Nama-nama yang dikatakan sebagai hantu ataupun makhluk oleh masyarakat tempatan ini mungkin berbeza di setiap tempat. Kewujudan mereka memang tidak boleh disangkal. Akan tetapi kebanyakan kewujudan makhluk-makhluk ini di media sosial ataupun di mana-mana platform banyak tokok tambah dan rekayasa semata-mata. Namun kita tidak boleh menyangkal kewujudan makhluk-makhluk ini di sekeliling kita. Sememangnya bukanlah hanya manusia yang wujud di muka bumi ini. Itu sudah tertulis. Bagi saya, semua makhluk-makhluk ini dikategorikan sebagai bangsa jin yang sering mengganggu-gugat manusia, yang leka dan alfa. Mungkin saya perlu tinggalkan tempat ni sekarang. Angin pun tiba-tiba kuat biasa macam tu lah. Ada waktu tu angin tak ada, pokok pun tak bergoyang, dan tiba-tiba angin datang. Boleh tengok pokok-pokok semua goyang. Biasa macam tu lah yang saya alami. Dan apa yang saya buat, saya akan belah cepat-cepat
Mungkin dah hujan lah. Okay, kita kena bersangka baik. So, let's go. Let's go. Perjalanan masih jauh. Bagian sini ada tanah runtuh, boleh tengok. So jalan ini dia tinggal separuh dekat sana, yang sini dah runtuh lah. Hutan dekat sini pun boleh tahan tebal lagi. Walaupun hakikatnya satu ketika dahulu pembalakan memang agak rancak di sekitar Kota Marudu dan Ranau nih. Tak tahulah hasil-hasil tu dah pergi mana kan. Semua ada orang yang kaya raya. Kita ni rakyat marahin macam ni lah. Jalan ni ditutup dengan kemah. Ini bertujuan untuk mengelakkan lah terjadi lagi hakisan tanah di sekitar sini. Apabila hujan turun. Sebab itulah dia orang tutup kemah. Takut nanti dia akan runtuh dan runtuh. Ya, mungkin dengan cara tu bolehlah sedikit sebanyak mengurangkan hakisan tanah dan tanah runtuh. Dekat sana dia tulis tamat kawasan tanah runtuh. Dekat sana Poring Hot Spring 34 km, Ranau 45 km. Saya akan meneruskan perjalanan. Sementara menunggu malam, saya akan lepak di sekitar, tengoklah Ranau kah, Kundasang kah, dan malam nanti macam biasa. Selepas jam 12 malam, kita akan review jalan Marak-Parak Poring nih. Boleh tahan tebal hutan sini. Cantik pun cantik juga, dan seram-seram sejuk tuh memang ada. Sebab hutan dekat Borneo ni pun sebenarnya memang boleh tahan jugalah. Poring 34 km, Ranau 45 km. Orang kata kalau matikan enjin motor waktu downhill ni boleh mengurangkan penggunaan minyak. Tapi sebenarnya tidak.
Di sini ada satu sistem dekat Sabah nih. Kalau korang boleh tengok tempat duit. So kita boleh ambil dia barang-barang yang ada dekat sini. Contohnya kita nak ubi dan contohnya halia dan macam-macam lagi lah kalau ikut kan. Pisang, buah-buahan dan sebagainya lah. Lepas tu kita dah ambil, kita masukkan dekat dalam ni. Ini orang panggil macam satu sistem percaya sama percaya lah. Okey, tapi alhamdulillah setakat ni semua okey lah dekat sini. Halia RM5. Tak ada lagi yang main ambil and belah. Dan saya nasihatkan juga kalau boleh, kalau dia letak sana RM5, kita masukkanlah lebih sikit pun tak ada hal. Okey, biar orang happy dan senang hati. Kereta lalu. Okey, contohnya kita ambil halia ni RM5 ataupun buah ni apalah, saya sudah lupa lah. Alingan aku ngarantit nuno kete mandi kuat komenan si ruangan komen kio nuno ngaranti alingan aku no. Okey, yang mengano kot dot iti tongo buah-buahan siti tongo sayur RM2 kon om RM5 so ngano siti. Okey, orang boleh Mangan di ko pesuangan, mangan suangan pagugumuan kyo. Saya cakap tadi, kalau ambil buah-buahan dekat buah ataupun apa saja yang dijual dekat sini, ambil saja dan masukkan duit lah di dalam peti ni. Dan kalau boleh masuklah lebih sikit, biar orang pun senang hati, kita membantu lah. Sama-sama membantu. Sampai menggis. Tadi saya basuh muka tu dekat bawah sana. Hutan ni memang macam-macam cerita. Hutan di kiri kanan jalan Marak-Parak Poring ni.
Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa tak ada hantu. Sebab ini semua kisah benar, bukan rekayasa semata-mata. Dan lebih kepada pembuktian lah. Itu saja sebenarnya. So jangan tunggu hantu. Dan kalau ada pun itu mungkin secara kebetulan, bukan disengajakan lah. Macam-macam bunyi yang keluar lah, bunyi-bunyi hutan, binatang-binatang yang ada di dalam hutan ni. Tempat ni pun sejuk. Sekarang ni saya ada di laluan Marak-Parak Poring. Saya datang daripada Ranau dan menghala ke Kota Marudu. Dan dikatakan di laluan sini terdapatnya dan wujudnya beberapa entiti ataupun lembaga yang akan muncul di lewat malam. Begitulah apa yang didakwa oleh mereka yang pernah mengalaminya. Entah betul ataupun tidak, cerita-cerita mereka tu belum dapat dibuktikan dan masih menjadi tanda tanya dan misteri. So, saya dari kat sini ingin melihat sendiri beberapa dakwaan-dakwaan tersebut. Dan sebarang pertembungan pada malam ini memang tak boleh dielakkan. Sekali lagi saya ingatkan, video ini bukan bertujuan untuk menakutkan siapa-siapa ataupun mereka yang melalui ataupun menggunakan laluan ini. Begitu juga dengan vlog atau video-video saya yang lain. Tidak ada tujuan menakutkan siapa-siapa pun. Kita sekadar berkongsi pengalaman misteri dan mistik serta sejarah yang ada di sesuatu lokasi yang dikatakan seram dan berpenunggu. Terima kasih. Untuk yang tahu laluan ni dan pernah lalu laluan ni, bolehlah kongsi cerita-cerita korang di ruangan komen. Laluan membelah hutan. Dekat sini boleh tengok hotel siang saya tu. Dekat sini ada rumah ranger yang telah ditinggalkan ataupun tak berpenghuni lah. Dekat sana, mungkin saya perlu matikan enjin sekejap. Boleh tengok juga video drone saya di sekitar sini. Saya dah terbangkan drone dan saya akan berhenti di sini sekejap. Saya tak akan masuk sampai ke dalam tu, risau nanti apa salah. Walaupun dekat sana memang tak ada penghuni pun. Dikatakan di sini wujudnya beberapa entiti, antaranya satu sosok manusia berbadan tinggi dan besar yang sedang berdiri di tengah jalan ni
Dan ada juga yang mendakwa wujudnya Pontianak ataupun Langsuir di sekitar sini apabila malam menjelma. Dan dakwaan-dakwaan ini bukan saja sekadar saya dengar dari cerita-cerita rakyat, ada juga yang disampaikan oleh kenalan saya sendiri, disampaikan secara lisan. Untuk pembuktian itu memang tidak ada sebenarnya. Sebab itulah sesuatu tempat itu perlu diterokai untuk melihat kebenarannya, sama ada betul ataupun tidak. Walau bagaimanapun, lokasi yang lebih tepat tuh mungkin bukanlah di sini. Sebab saya tak nak kata dekat sini juga, risau kita menimbulkan rasa takut ataupun wasangkah terhadap mereka yang menggunakan laluan ni. So mungkin di tempat lain juga, so korang boleh lalu laluan ni macam biasa, okey? Jangan risau. Saya ada dekat sini. Saya tak boleh lama-lama stay di sesuatu tempat tu. Sebab macam biasa, selain daripada hal-hal spiritual dan hal-hal mistik, binatang buas sentiasa memerhati di kiri, kanan, depan, belakang, atas dan bawah sekarang ni. Ini tak pasti bunga apa, tapi macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, ada beberapa jenis bunga tu yang kalau mengikut kepercayaan beberapa kaum, antaranya kaum Jawa dan sesetengah orang Melayu, diorang kata kalau ada bunga kemboja tu makanan pocong. Sekali lagi saya ingatkan, beberapa dakwaan-dakwaan yang mendakwa wujudnya beberapa penampakan di sini, lokasi-lokasi tersebut bukanlah tepat dan berlainan, okey? So jangan fikir bukan-bukan. Sekarang ni downhill, keadaan menurun bukit. Jalan ni memang sunyi ya. Memang sunyi. Sebarang pertembungan pada malam ni ataupun sebarang apa-apa hal memang tak boleh dielakkan. Saya akan berpusing balik, saya akan berpatah balik kalau saya ternampak benda-benda yang saya rasakan pelik. Jalan ni sebenarnya boleh tahan panjang juga. Dia bukan jalan pendek. Kalau dari Kota Marudu nak pergi Ranau tu lebih kurang dalam 100 km. Sebenarnya motor ni pun tak berapa cantik lah. Tiba-tiba buat hal, dia boleh lari macam ni je. Ini serius. Saya bukan main-main. Tak tahu apa hal motor ni. Dan sebenarnya dari petang tadi dah jadi macam ni. Saya kena dekat kampung Pinawantai, dekat area Ranau sana tu. Tapi saya cuba juga pelan-pelan. Harap boleh bertahanlah sampai Kota Marudu.
ni pun, apa hal motor ni? Tiba-tiba motor mati lah, tak tahu apa hal ni. Aduh. Tadi saya start banyak kali dengan hidup. Tengok. Motor ni memang ada something lah. Harap motor ni boleh bertahan Sekarang ni saya lebih risaukan motor ni tahu sebenarnya. Serius guys, motor ni problem. Dia tak boleh pergi Dia paling laju macam ni je. Tak kisahlah jalan rata ke, downhill ke, climbing hill ke, sama je. RPM boleh pergi sampai 3 je. So dalam kelajuan ni lebih kurang 20 je kelajuan, RPM 3. Tak tahu apa hal. Kalau saya tarik lagi, throttle ni boleh tarik lagi, tapi dia akan semput. Dia macam jadi pem. Dia macam tu, apa, revolution. Motor ni tiba-tiba dia jadi macam ni, dia semput. Ada satu part tadi tu saya turun bukit dan saya lepas tangan, dan enjin motor time tu saya sengaja lah matikan turun jimat minyak lah. So untuk pengguna double R, mungkin korang tahu apa yang berlaku. Saya bukan double R rider, okay. Risau gitu kan, piston jalan ke apa ke. Ini saya kena standby. Okay, dia macam ni je lah. Kalau saya pulas lagi, tengok dia macam tu. Dengar. Dengar tu, dengar. Dia jadi macam tu pula. Pahal tu. Saya cek gear 2 ini saya pakai gear 2. Gear 2 pun sama, dia sampai RPM 3. Kalau saya pulas lagi, dia terus datang. Tengok. Tak boleh pergi dah tu. Throttle ni saya dah pulas, dia sampai macam tu je. Risau juga kan. Dah lah kiri kanan hutan ni. Oi, jangan buat pasal. Oi, sini. Aduh. Kehal lah kau ni Janganlah buat hal. Penat oi, nak tolak tengah-tengah malam ni kiri kanan hutan. Memang tak ada orang nak tolong. Siapa berani berhenti sini? Itu pun kalau ada kenderaan lalu. Dari tadi sampai sekarang ni dah langsung tak ada satu kenderaan pun lalu saya tengok. Saya cuma nak audience and subscriber saya tahu yang saya sekarang ni memang dalam masalah. Itu je. Harap semua okey. Terima kasih.